Sekarang ni coach nak menunjukkan kepada anda semua macam mana pengisian bina otot dengan sains. Video berkursus bina otot dengan sains. So kita pergi tengok daripada satu ke satu tajuk-tajuk video kursus ni supaya anda faham apa benda yang anda dapat. So tanpa berlengah masa, coach pergi satu persatu kepada tajuk yang berada dalam video kos bina otot dengan sains ini. Yang pertama ialah pengenalan program bina otot dengan sains. Dekat bahagian pengenalan ni, coach cuma menerangkan setiap satu tajuk dan apa benda yang anda akan lalui di dalam video kos ini. Seterusnya adalah kenali tahap pembinaan otot semasa badan anda. Di sini coach akan menunjukkan kepada anda macam mana cara untuk anda mendapatkan tahap pembinaan otot semasa badan anda. Maksudnya sekarang ini, sebelum anda bermula membina program untuk pembinaan otot dan sebelum anda bermula untuk membuat latihan bina otot, apakah tahap setiap kumpulan otot di badan anda. So amat penting untuk kita tahu tahap di kumpulan otot di badan anda supaya anda mempunyai starting point, titik permulaan untuk membuat latihan pembinaan otot dan untuk merangka program pembinaan otot anda sendiri yang efektif untuk pembinaan otot yang cepat dan optimal. Seterusnya kita pergi ke kenali tahap kekuatan semasa anda. Sama juga tujuannya, cuma yang tadi adalah tahap pembinaan otot, yang sekarang ni adalah untuk coach akan ajarkan anda macam mana cara untuk anda mengenal pasti tahap kekuatan semasa anda. Tahap pembinaan otot dan tahap kekuatan ni sebenarnya dua perkara yang berbeza tetapi saling berkait. Seterusnya kita pergi ke potensi natural pembinaan otot. Di tajuk ini, coach akan menerangkan kepada anda mengenai potensi yang ada di badan anda secara alami yang Tuhan berikan kepada anda secara natural. Yang pertama sekali, potensi natural berkenaan dengan frame size. Dan tajuk kelima sama juga mengenai potensi natural pembinaan otot, tetapi potensi natural karakteristik seks sekunder, 2D 4D ratio dan juga muscle belly fullness. So kita nak tengok ada ataupun tidak potensi natural yang coach telah sebutkan. Yang seterusnya adalah tajuk penetapan frekuensi dan set optimal pembinaan otot. Jadi dekat sini kita akan menetapkan untuk anda secara individu apakah frekuensi ataupun bilangan kali anda perlu berlatih setiap minggu, ataupun dan juga bilangan kali yang anda perlu berlatih untuk setiap kumpulan otot anda setiap minggu, dan berapakah set optimal untuk pembinaan otot badan anda untuk setiap kumpulan otot. So kita akan mengenal pastilah dan menetapkan di tajuk ini. Yang ketujuh adalah pengenalan jenis kumpulan otot dan cara penggunaan boards template. Dekat sini coach akan memperkenalkan kepada anda kepada jenis-jenis kumpulan otot yang sering kali seseorang yang membina otot akan latih, yang akan bina. So inilah jenis-jenis kumpulan otot yang lazimnya yang akan dibina dan akan dilatih. Dan seterusnya adalah tajuk ke-8, penggunaan boards exercise library. Dalam video berkhusus ini juga coach menyediakan kepada anda satu PDF manual untuk latihan, di mana ada step by step untuk membuat setiap jenis gerakan senaman. Ada lebih kurang 40 lebih gerakan senaman yang coach telah pilih berdasarkan ciri-ciri senaman yang bersesuaian untuk setiap jenis kumpulan otot untuk pembinaan otot yang optimal. Jadi di dalam exercise library ini anda boleh rujuk lah dia punya step by step, dan juga setiap satu jenis senaman akan ada video penerangan bagaimana melaksanakan ataupun video tutorial lah, video yang menunjukkan bagaimana senaman tersebut dijalankan. Seterusnya tajuk yang ke-9, pemilihan senaman untuk setiap kumpulan otot bahagian 1 dan 10 pemilihan senaman untuk setiap kumpulan otot bahagian 2. Maksudnya di tajuk ke-9 dan ke-10 ni anda akan memilih senaman untuk setiap kumpulan otot badan anda. So bila coach cakap penggunaan, pemilihan senaman apa semua ni, anda diberikan satu template, kita panggil boards template. Boards template ni kalau tengok tajuk nombor 7, boards template,
satu template Excel ataupun Google Sheet yang mana anda cuma masukkan pilihan anda sahaja, di mana pilihannya memang coach dah setkan siap-siap dalam template tersebut untuk anda gunakan untuk menentukan kita panggil frekuensi, menentukan pemilihan senaman dan sebagainya lah. So coach tunjukkan step by step macam mana untuk anda setkan program pembinaan otot anda sendiri. Okay, so amat mudah lah. Seterusnya, tajuk yang ke-11, pembinaan split, latihan bina otot untuk beginner. Okay, setelah kita kita pilih senaman, okay, daripada senarai senaman yang coach telah pilih, okay, berdasarkan ciri-ciri senaman yang optimal untuk pembinaan otot spesifik mengikut kumpulan otot, kita akan membahagikan pula senaman-senaman tersebut mengikut frekuensi ataupun bilangan latihan anda setiap minggu. Jadi kita akan bina split latihan lah, bina otot. Okay, untuk beginner, okay, tajuk yang ke-11, untuk intermediate tajuk yang ke-12, dan untuk advance di tajuk yang ke-13. So beginner, intermediate, advance ni adalah mengikut anda punya tahap masing-masing. Okay, yang anda uji di awal-awal video khusus ini, kita akan uji tahap pembinaan otot setiap bahagian badan kita. Okey, yang tajuk yang ke-14, penambahan senaman tahap lebih tinggi ke dalam split tahap utama. Maksudnya kat sini di mana split yang telah mengikut format asal, okey, beginner, maka kita akan beginner ataupun intermediate, kita akan adjust mengikut kumpulan otot yang memerlukan senaman tambahan. Okay, so dia akan ada adjust lah, akan ada penambahan senaman-senaman untuk kita memfokuskan kepada kumpulan otot yang diperlukan. So dekat situlah terdapatnya penambahan senaman tahap lebih tinggi ke dalam split tahap utama, iaitu template asas ataupun format asas split yang telah coach berikan. Okey, yang ke-15, coach akan mengajarkan kepada anda kaedah hypertrofi spesifik otot, KAISO. Inilah teknik pengujian untuk menentukan beban optimal, berat beban optimal untuk latihan spesifik untuk diri anda sendiri, spesifik mengikut kumpulan otot. Okey, jadi kaedah ni dipanggil KAISO, kaedah hypertrofi spesifik otot. So di sini coach akan menunjukkan kepada anda macam mana cara untuk anda memilih beban dan ulangan yang optimal untuk anda mulakan dalam latihan anda, dalam program latihan anda setelah anda memilih senaman, okay, membahagikan split, okay, dan membina program anda. Jadi kita nak mula dengan beban optimal di permulaan dan juga ulangan yang optimal untuk anda gunakan pada mula latihan anda. So kita menggunakan kaedah hypertrofi spesifik otot. Okey, yang tajuk yang ke-16, coach menunjukkan kepada anda, okay, menceritakan kepada anda perbezaan antara gerakan compound dan isolasi. Okay, dan bagaimana caranya untuk anda mengenal pasti mana satu gerakan senaman compound dan mana satu gerakan senaman isolasi. Okey, tajuk yang ke-17 adalah mengenai pemilihan beban optimal permulaan. Okey, inilah yang kita menggunakan teknik KAISO tadi, kaedah hypertrofi spesifik otot tadi, untuk kita menentukan pemilihan beban optimal permulaan. So dekat sinilah coach menunjukkan bagaimana caranya untuk menentukan beban optimal permulaan. Tajuk yang ke-18 ialah pemilihan aturan senaman berdasarkan keutamaan compound dan berat beban. So tajuk ke-18 ni adalah bagaimana caranya untuk anda mengaturkan senaman anda. Maksudnya dalam satu sesi senaman, contohnya sesi senaman kita namakan sebagai sesi senaman A. Jadi dalam sesi senaman A itu mungkin ada 5 jenis senaman yang anda perlu lakukan. Tetapi manakah satu senaman yang anda perlu lakukan terlebih dahulu, manakah senaman yang anda perlu lakukan nombor 2, dan yang ketiga, dan yang keempat, dan yang seterusnya. So ini adalah tajuk yang mana coach menerangkan kepada anda bagaimana cara untuk anda membuat aturan senaman. Yang mana satu senaman yang anda perlu lakukan terlebih dahulu, tujuan utamanya adalah untuk memaksimumkan ataupun mengoptimalkan kita panggil kapasiti kerja. Bila sebut kapasiti kerja ni adalah maksudnya kemampuan anda untuk melakukan latihan anda mengikut ulangan yang paling optimal supaya dapat memberi rangsangan yang terbaik untuk pembinaan otot. Seterusnya adalah pelaksanaan combo training yang lebih bagus berbanding superset atau circuit training. Okey, di tajuk ini coach akan mengenalkan anda kepada jenis senaman
jenis corak senaman combo training. Dia berbeza daripada superset ataupun circuit training, tetapi combo training dia lebih efektif lah sebenarnya berbanding superset dan circuit training dalam pembinaan otot. Okey, yang ke-20 adalah pembinaan jadual latihan berpandukan aturan senaman optimal. Okey, dekat sinilah di mana kita akan finalize jadual latihan kita, termasuk juga dengan aturan senaman. Maka dekat sini anda lepas selesai tajuk ini, sepatutnya anda dah ada satu jadual yang anda boleh ikut dari satu cycle ataupun satu minggu ke satu minggu yang seterusnya. Dekat sini anda punya jadual senaman sudah pun lengkap. Okey, seterusnya di page yang kedua, kita masuk ke tajuk 21, iaitu pengenalan lava julang dan pengenalan istilah penting latihan. Jadi jenis latihan yang coach sampaikan kepada anda dalam video berkhusus ini adalah jenis latihan lava julang. Jadi latihan lava julang ni adalah kita panggil bahasa Inggerisnya progression lah. Macam mana cara untuk anda progress dalam pembinaan otot, macam mana cara untuk anda progress dalam pembinaan otot, dan macam mana cara untuk step by step lah anda nak melaksanakan latihan lava julang ini. So ini kita panggil progression. Okey, dan tajuk ke-21 ni lebih kepada istilah-istilah yang coach akan gunakan bagi penerangan dalam video course ini, okey, mengenai teknik latihan lava julang. Okey, kemudian tajuk yang ke-22 adalah pengisian sheet lava julang dan persediaan sebelum latihan. So menggunakan segala data-data seperti beban optimal, permulaan dan ulangan yang anda telah pun kenal pasti dan setkan di awal-awal sebelum tajuk-tajuk sebelum ini, maka anda akan masukkan dalam sheet lava julang. Jadi sheet lava julang ni adalah satu sheet lah, kita panggil Google Sheet ataupun Excel sheet di dalam template sheet boards, yang anda download, yang anda akan download nanti, yang mana coach tunjukkan pengisian dia di tajuk-tajuk sebelum ini. So macam mana anda nak isi di bahagian sheet lava julang, itu bahagian latihan anda untuk anda progress membuat latihan, rekodkan dari satu minggu ke minggu yang seterusnya. Kemudian tajuk yang ke-23, kaedah progres latihan paling pantas untuk pembinaan otot. Kat sini coach menerangkan lebih lanjutlah mengenai cara untuk anda membuat latihan lava julang dan macam mana cara untuk mencantikkan progres anda, dan bagaimana sebenarnya dengan program kaedah lava julang ini anda dapat membina otot dan kekuatan dengan cara yang paling pantas dan optimal. Okey, seterusnya tajuk ke-24, kaedah progres jika gagal capai ulangan beban optimal. Jadi ulangan beban optimal ni adalah satu kita panggil KPI yang anda perlu capai setiap kali sesi senaman anda di dalam program lava julang. So jika anda gagal capai KPI tersebut, apa yang anda perlu lakukan? So nanti coach bagi penerangan lebih lanjut lah dalam video berkhusus ini. Tajuk yang ke-25, keadaan utama tanda otot telah terbina. So dekat sini coach akan menceritakan kepada anda bagaimana untuk anda mengenal pasti bahawa otot sebenarnya telah terbina di badan anda. Tajuk yang ke-26, keperluan protein optimal dan jenis protein paling power untuk membina otot. Tajuk ke-26 ni coach masuk ke dalam bahagian nutrition yang paling penting sekali untuk pembinaan otot yang paling optimal sekali. So yang paling penting sekali adalah protein lah. Dan coach menceritakan jenis protein yang paling power untuk pembinaan otot. Dan tajuk ke-27, keperluan serat untuk kesihatan dan apa itu cutting dan bulking. Kat sini coach menceritakan mengenai fiber ataupun serat, sumber makanan yang kita dapatkan fiber dan serat, dan coach menerangkan mengenai istilah cutting dan bulking di dalam kita panggil bidang pembinaan otot, bodybuilding. Kemudian tajuk ke-28, memahami metabolisme untuk membina otot dan mengecutkan lemak. Dekat sini coach menceritakan serba sedikit mengenai kalori, DCR, BMR, DCI, dan bagaimana prinsipnya anda boleh mengurangkan berat badan dan menambahkan berat badan. Apa yang naik, apa yang turun, adakah lemak ataupun otot. Macam itulah coach menceritakan bagaimana apakah yang disebutkan sebagai metabolisme badan tu sebenarnya apa benda yang kita buat. Metabolisme badan tu sebenarnya apa dia, macam tu. So yang ni coach ceritakan dalam topik yang ke-28. Topik atau tajuk seterusnya ialah mengamalkan bulking dan cutting untuk tujuan bina otot dan kecil lemak. Dekat sini coach menceritakan lebih lanjut mengenai bulking dan cutting di dalam bidang bina badan, bodybuilding,
Dan seterusnya tajuk ke-30, coach memberikan anda step by step kaedah untuk anda membuat lean bulking, untuk menambahkan otot dan meminimalkan lemak. Tajuk ke-31 mengenai pemulihan ataupun recovery dan tips-tips untuk anda tidur dan recover yang paling optimal sekali yang anda boleh buat untuk pembinaan otot yang paling optimal sekali. Dan yang terakhir ialah tajuk ke-32, iaitu maklumat lanjut group support Telegram bots. Kat sini coach ingatkan anda sekali lagi untuk anda join kita punya group support Telegram, Bina Otot dengan Sains. Dekat dalam group support ni, seperti yang coach beritahu tadi, akan ada kita panggil Q&A. Kalau anda ada apa-apa soalan berkaitan dengan video berkhusus ini berkenaan dengan senaman, nutrisi, recovery, tanya kepada coach. Sama ada coach ataupun rakan-rakan yang berada dalam grup tersebut boleh tolong jawab. Anda boleh juga berkongsikan pengalaman anda di kita panggil group support ini. Kemudian kalau anda nak kongsikan anda punya video latihan anda pun boleh juga, dan coach akan komen anda punya teknik dan form, anda punya gerakan senaman anda. Dan juga dekat sinilah tempat kita berhubungan secara dua hala lah. Maksudnya coach akan terus consult anda selagi anda memerlukan bantuan coach. InsyaAllah bila coach mempunyai masa terluang dan coach online, coach akan pergi ke grup tersebut dan akan memberi consultation kepada anda dalam grup Telegram tersebut. Itu sahaja mengenai coach memberikan penerangan mengenai video berkursus Bina Otot dengan Sains yang telah coach siapkan untuk anda.